Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syabila bin Sulaiman, wakil program Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Automotif. Hari ini saya akan memperkenalkan alatan yang ada di program kami di FTK, khususnya di UTHM. Jom. So hari ini kita akan tengoklah sama-sama apa yang kita ada supaya nanti kita akan nampak lebih jelas apa yang program kita ada untuk anda semua boleh join dengan kita sekali. Okey, jom sama-sama kita tengok. Okey, sekarang ni kita berada di makmal sistem otomotif yang mana ada beberapa item di bahagian sini yang kita akan tengok lah macam yang saya cakap tadi. So, mari kita tengok. Okey, kita akan tengok item yang pertama iaitu bahagian trainer hybrid. Jom. Okey, ini adalah contoh item kita yang pertama. Jadi dekat sini kita ada menunjukkan kaedah penggunaan mesin ataupun trainer hybrid car structure macam kita nampak kat sini, yang mana dia akan tunjukkan secara asas lah apa itu hybrid, yang mana ada motor, yang mana ada enjin. Jadi kita akan boleh tengok kat sini apa sebenarnya function dia secara asas lah. Okay. Jadi kita nampak lah kat sini kalau dia start, dia mula dia akan pakai low speed, jadi dia akan on motor je lah. Okey, kalau kita boleh tengok dekat sini, ini di bahagian motor dia, ini dia punya bahagian enjin ni lah. Okey, kita tengok macam mana pula simulasi untuk bahagian dia punya enjin. Okey, kita nampak dia punya komponen yang ada dalam ni. Yang ni biasanya dekat tempat-tempat lain kita tak nampak, tapi kat sini kita ada model yang cutaway ni, jadi pelajar boleh nampak dengan jelas dan boleh faham macam mana function enjin sendiri dalam keadaan yang asas. Begitu juga dengan motor elektrik. Okey. Okey, jom kita pergi trainer yang ataupun alatan yang kedua kita. Yang ni satu daripada 6 enjin yang kita ada di program ni lah. Yang ni biasanya kita akan minta pelajar kita buka dan pasang serta ukur dan kenal komponen yang ada pada enjin. Tapi enjin ni kita tak hidupkan lah. Cumanya dia adalah sebagai contoh lah untuk pelajar lebih kenal komponen yang ada dalam ni selain daripada komponen yang kita tunjuk dalam video tadi, dalam kita punya trainer hybrid tadi. Okay, kalau dapat lihat kat sini, ni adalah yang dah dibuka oleh pelajar lah. Ini contoh saja. Yang kita ada lagi 6, ada lagi 5 lagi dekat bengkel yang lain. Okey. Seterusnya manual transmission. Ya, kita tengok kat sini. Yang ni gearbox je lah, yang kita biasa panggil gearbox manual lah. Ni lah dia. Kat sini kita nampak lah macam mana daripada enjin ataupun daripada motor lah kita simulate kat sini. Dia berpusing dan kita ukur dia punya kelajuan dengan kita ubah dia punya speed lah ataupun kelajuan dia. Kita tengok dia punya function, dia punya gear, pertukaran gear, kita nampak dengan jelas lah kat sini. Okey, kita pergi yang seterusnya. Alatan kita yang seterusnya iaitu CVT. Biasanya kita kenal manual transmission, kita kenal automatic transmission, kita kenal CVT. Tapi CVT tu apa? CVT tu macam mana function? Yang ni dekat sini kita akan tunjukkan. Yang ni gearbox CVT. Okey. Jadi perubahan dia punya gearing system dan sebagainya tu kita akan tunjukkan dekat trainer ni dalam masa yang sama juga. Okey, seperti yang kita tengok dekat komputer ni, kita akan nampak macam mana perubahan setiap gear dia akan tunjukkan kat sini. Daripada reverse, daripada drive, daripada neutral. Okey, dia punya torque converter punya force dan sebagainya yang berkaitan dengan enjin yang kita perlu tahu ada dekat trainer ni. Begitu juga untuk elemen diagnosis lah. Kalau contoh ada kerosakan pada kita punya enjin ataupun kita punya gearbox ni, okay, kita boleh simulasikan dekat kita punya control box ni lah. Jadi pelajar akan lebih faham kalau contoh ada rosak dekat bahagian A, macam mana kita nak encounter dia. Kita ada dekat sini bahagian CVT. Okay, kita pergi kepada trainer yang seterusnya iaitu VDC, Vehicle Dynamic Control Trainer. Yang ni dia special sikit sebab dia dah jadi seolah-olah sebuah kereta betul lah, yang mana ada 4 tayar, lepas tu ada actuator, dia nak simulatekan keadaan jalan.
Lepas tu dia ada elemen diagnosis juga macam yang CVT kita tadi kan. Ada komputer dan sebagainya. Kita tengok macam mana yang saya masukkan seolah-olah dengan kereta yang sebenar tu. Kita tengok Okay, kalau misalnya kata kita tengah drive kereta, okay, lepas tu katalah kita belok ke sebelah kanan contoh kan. Jadi secara logiknya kita akan ternaik sebelah lah. Okay, bila saya pusing steering ni, nampak tu, dia akan membayangkan seolah-olah kita ni dalam keadaan membelok dan terbuang di sebelah kiri. Sebab apa? Sebab kita nak belok sebelah kanan. Macam tu juga dengan sebelah lawan. Kalau kita belok sebelah kanan, dia akan lawan betul. Kalau kita dalam keadaan neutral, dia akan tegak lah. Jadi simulasi itu semua, dia punya force yang terlibat dalam kenderaan ni, dia akan tunjukkan pula dalam komputer, dia punya force dan sebagainya itu tadi. Okay, sama dengan yang kita punya trainer yang sebelum ni. Okay, jadi kita tengoklah sini ada RPM, ada pressure ataupun force yang terlibat. Lepas tu dia punya komponen-komponen yang terlibat lah semasa kereta tu dalam keadaan yang bergerak. Okay. Dan yang terakhir sekali pada yang kedua terakhir dalam kita punya makmal ni, ECS lah ataupun Electronic Control Suspension. Yang ni saya tunjukkan macam ni je lah sebab kalau contoh konsep dia sama. Misal kata kita brake ataupun accelerate, dekat sini dia ada suspension yang boleh dikawal pakai actuator. Kalau contoh kita nak pecut, macam kita menunduk kan, jadi actuator sebelah depan dia akan tolak supaya kereta tu dalam keadaan yang stabil. Macam tu juga dengan masa braking dan accelerating lah sama. Actuator ni dia kawal kita punya kereta lah. Okay. Begitu juga dengan elemen diagnosis pun ada juga dekat trainer kita ni. Kita boleh off dan kita akan kajilah apa masalah yang ada dalam kereta kita ni dan macam mana kita nak selesaikan dia. Sebab elemen penyelesaian masalah ni mesti sentiasa kena ada untuk pemegang ijazah sarjana. Okey, untuk pemegang degree dia kena tahu macam mana nak selesaikan masalah dengan elemen teknikal yang dia ada. Okey. Dan yang terakhir sekali yang kita ada kat sini adalah wind tunnel. Wind tunnel ni biasa digunakan untuk aerodynamic. Okey, untuk kapal terbang, untuk kereta sebab dia nak tahu coefficient of friction ataupun coefficient of turbulence dan sebagainya lah yang ada pada kereta tu. Dia akan tengok kat sini Okey, kalau contoh yang kita boleh lihat kat sini, yang ni adalah yang kita panggil sebagai test chamber lah. Kat sini kita akan letak kita punya model ikut dia punya skala lah. Ikutlah skala yang sesuai, kita akan letak kat sini. Angin masuk, angin keluar. Dekat sini kita akan nampak dia punya force. Ni dia punya sensor lah yang akan mengesan dia punya force pada kekuatan angin ikut kelajuan. Dan kita akan dapat lihat dia punya force pada kita punya komputer kat sini. Dan ni ada satu contoh lah kapal terbang ataupun jet lah yang kita biasa guna untuk kelas kita, kelas otomotif ataupun kelas fluid mechanic. Yang kita akan tunjukkan ke pelajar macam mana kalau contoh angin kat depan dia akan lalu kat sini, macam mana pula dekat wing ni berlaku. Dia akan nampak flow tu melalui dia punya asap dia. Jadi kalau kita naik ke atas, macam mana pula, kenapa kapal terbang tu terbang ke atas kan dia boleh naik. Jadi kita akan nampak flow nya yang high pressure, low pressure dan sebagainya lebih jelas dekat di test chamber tu. Okey. Setakat ni itu sahaja yang kita ada dekat makmal automotive system lah. Kita akan ke makmal seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey. Sekarang kita berada di makmal yang seterusnya, iaitu makmal ataupun bengkel teknologi otomotif. Sini pun kita ada beberapa trainer lah yang berkaitan dengan kita punya program teknologi mechanical otomotif. Jom kita tengok. Okey, ni kita punya bengkel lah. Kebanyakannya adalah trainer juga, tapi ada beberapa jenis trainer yang memang khas berkaitan dengan enjin lah. Sebab kat sini kita open dan kita ada exhaust yang mana untuk keluarkan gas-gas yang boleh bahaya lah, boleh membahayakan kesihatan lah. Jadi kita ada bengkel ni untuk proses-proses enjin yang macam tu, trainer yang macam tu Okay, so kita pergi yang pertama, yang ni elektronik lah, yang mana kita ada contoh-contoh sensor yang
biasa digunakan dalam kenderaan, yang mana kita akan tunjukkan kat pelajar lah. Contohnya macam katalah kita ambil yang ni. Okey, yang ni dekat kereta. Untuk yang kereta yang terkini kita ada sensor hujan dengan sensor kelembapan lah. Jadi sensor hujan ni dia akan kesan hujan, kemudian dia akan keluarkan signal untuk automatic wiper on lah. Ni dia punya bahagian dia, ni sensor dia lah. Ini kelembapan ni dia akan on dan off kita punya aircon, macam tu. Kita akan tunjukkan lah macam mana signal yang keluar, lepas tu macam mana nak beri signal bila dia on, bila dia off. Semua basic sensor tu kita ada dekat sini. Okay. Seterusnya kita tengok pula airbag ataupun SRS airbag. Kat sini pun kita tunjukkan secara aktual yang mana ada steering untuk bahagian driver dan juga untuk bahagian passenger. Okey. Yang mana contohnya kalau tak ada passenger duduk, dia tak ada dia punya berat tu, dia tak rasa, jadi airbag ni takkan keluar. Ni dia punya sensor untuk berat. Okey. Dan kalau dia akan keluar, dia akan simulate lah. Kalau kita tengok kat sini airbag ni, dia akan keluar secara aktual. Cumanya dia tak adalah meletup macam yang kita tengok selalu dalam video tu. Dia akan keluar secara perlahan lah dari segi keselamatan lah kan. Jadi dia akan keluar secara perlahan dan pelajar boleh nampak lah bila keadaan tak ada airbag, dah ada airbag, macam mana ECU kita berfungsi. Dia punya EPS control system untuk kita punya airbag ni berfungsi lah. Dia ada dia punya signal dekat sini. Okey, seterusnya kita ada engine diesel. Kita ada petro, kita ada diesel. Yang ni adalah engine diesel. Sama juga macam yang sebelum ni. Kita ada elemen diagnosis yang kita tengok dalam box ni. Okey, yang mana pelajar akan keluarkan parameter yang berkaitan dengan enjin dekat atas ni. Okey, dia akan kontrol parameter tersebut dan parameter yang berkaitan untuk dianalisis akan keluar dekat bahagian komputer lah. Jadi pelajar kita untuk yang sekarang ni sekurang-kurangnya ada 2 course yang berkaitan dengan enjin ni. Dia akan belajar secara detail macam mana parameter function enjin diesel ni. Okey, ini pula kita kenali sebagai single cylinder engine dynamometer ataupun engine dyno lah, single cylinder engine dyno. Yang mana kita ada macam yang sebelum ni saya cakap, kita ada gasoline ataupun kita ada petrol dan kita ada engine diesel. Yang mana kita nak tahu dia punya performance, kita akan ubah dia punya minyak bahan bakar dia tu. Ni kita punya tangki kita. Okey, dia akan tukar katalah kepada minyak A, minyak B, minyak C. Lepas tu dia akan run, dia akan keluarkan data. Kat sini kita ada pengumpul data dia, sensor dia, yang mana kita akan salurkan kepada kita punya komputer. Sama macam yang sebelum ni. Sebab sifat seorang engineer, pemegang ijazah, dia perlu ada elemen fundamental yang dia perlu aplikasikan dalam bentuk analisis yang keluar dalam bentuk graf, dalam bentuk data. Jadi dia perlu faham graf yang keluar kenapa menaik, kenapa menurun melalui practical punya proses. Okey, inilah yang kita panggil single cylinder engine. Okay, untuk yang sekarang ni pelajar projek sarjana muda ataupun projek akhir, dia sedang buat dia punya eksperimen lah. Kita tengok sini dia ambil data ni, load case, berapa load yang dia apply yang berkaitan dengan dia punya tajuk projek akhir dia. Okay. Lepas tu kita ada juga wheel alignment angle. Kita akan tunjukkan pelajar secara manual macam mana nak tengok alignment bagus tak bagus, macam mana nak betulkan, macam mana nak tengok ataupun nak testing dia. Ni ada basic dia dekat sini. Okay, kita akan tunjukkan secara manual dan kita ada juga trainer ataupun alatan yang kita guna secara manual, alignment secara tarik tali lah, kabel lah, tarik tayar depan ke tayar belakang. Kita tengok dia punya susun atur tayar depan ke tayar belakang pun kita ada juga. Yang ni dia punya trainer dia. Lepas tu kita ada juga automotive electronic integrated components yang kita keluarkan. Semua kita panggil, kita menganalogikan untuk bahagian ni macam kita punya nerve system lah. Okey, yang mana kita punya nerve ataupun kita punya bahagian saluran urat dan sebagainya tu, inilah macam kereta macam ni lah. Jadi wiring system tu
kita akan tunjukkan dia punya connection dari mana ke mana, hantar ke mana. Katalah kita buka lampu ni, kan kita on, jadi wire tu akan disambungkan ke mana, macam ni ke lampu, dia akan nampak lah dia punya wiring diagram ni. Jadi pelajar akan lebih jelas lah, maksudnya macam mana connection daripada input ke output dia. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini, daripada bahagian belakang kereta ke belah kanan, dia akan duduk di sebelah driver, meter cluster, bahagian engine dan bahagian lampu hadapan. Okay. Sama juga macam sebelum, kita ada element of diagnosis. Bila kata kita off, pelajar perlu diagnose lah apa failure yang berlaku pada kita punya sistem. Ini komputer yang kita akan guna pakai untuk menganalisis data yang keluar daripada masalah yang daripada kita punya trainer lah. Okay. Jadi kalau kita tengok yang sebelum-sebelum ni, banyak dia kita panggil dia sebagai subsystem lah. Kita ada electrical, kita ada sensor, kita ada tayar, okay, kita ada engine. Yang ni pula kita ada aircon. Jadi kita asingkan subsystem aircon tu untuk pelajar faham macam mana aircon ni berfungsi lah, ataupun penyejuk bekuan ni berlaku lah. Jadi dekat sini pun ada, macam tutorial sebelum ni ada diagram. Okay, dia akan tunjukkan macam mana start daripada kompresor, keluarkan udara sejuk, keluar kepada driver, udara panas akan disedut, dikeringkan, disejukkan dan balik kepada kompresor. Okey, dan bukan setakat gambar aja, dia akan juga ditunjukkan secara praktikal lah dekat sini. Dekat sini adalah ruang penyejuk bekuan berlaku ataupun penyejukan berlaku. Dekat sini kita akan rasa sejuk bila kita on dia punya aircon lah. Kita boleh rasa sebab kat sini ada dia punya sensor lah, room temperature sensor. Jadi dia akan detect dalam keadaan normal temperature yang macam ni, dan sepatutnya sejukkan sampai tahap macam ni, baru dia akan cut off. Okey, ni common rail dari injection system. Okey, yang ni kita boleh simulatekan lah macam mana injector ni keluar, dia punya flow rate dia. Kita boleh measure dekat ataupun kita ukur pada dia punya tabung uji ni. Okey, sebagai contoh, kalau misalnya kata saya tingkatkan kelajuan, kita akan nampak lah semakin laju semakin kuatlah dia inject. Okey, dan injection ni akan berlaku bukannya serentak macam secara actual lah, dia akan berlaku secara aturan dia 1, 3, 2, 4 ke, dan yang berkaitan lah, ikutlah dia punya control system dia macam mana. Jadi kalau kita dengar pun dia ada berturutan dia lah. Okay, macam itulah engine yang sebenar lah. Okay, dia akan kumpulkan kat sini dan dia akan tengoklah dia punya kadar yang ada pada injection dia. Okay. So kita ada juga electronic power steering. Kita akan tunjuk juga, sebab electronic power steering memang very common lah untuk kenderaan sekarang. Jadi kita nak pelajar kita tahulah apa sebenarnya ataupun macam mana power steering ni berfungsi secara asasnya. Okay. Jadi bila kita pusingkan power steering dalam keadaan yang off, dia memang akan rasa berat. Sebab apa? Sebab dia punya actuator tu, dia punya hydraulic tu tak berfungsi lah. Okay, kalau misalnya kita on, okey, maksudnya enjin dah bergerak, actuator dah berjalan, berfungsi, hydraulik berfungsi, barulah kita pakai pusing dengan mudah. Dengan sebelah tangan pun tak ada masalah, sebab dengan bantuannya daripada kita punya hydraulic system lah. Okey, so kalau kita offkan enjin, jadi secara teorinya dia akan sukar lah, sebab tak ada bantuan daripada tenaga luar lah, jadi dia akan berat lah, dia akan sukar untuk kita pusing. Jadi dia ada lagi proses ataupun penjelasan secara detail lagi untuk trainer yang ni. Ini adanya asas lah yang tunjukkan. Okey. Lepas tu kita ada juga monotronic electronic control system. Yang ni macam yang commercial tadi, tapi yang ni untuk petrol lah. Jadi kalau misalnya kata kita dekat sini, kita akan nampak lah macam mana dia punya fungsi dia tu. Okey. So dekat sini dia akan tunjukkan lah minyak yang akan terkeluar daripada setiap injektor ni, dan dalam masa yang sama juga spark akan berlaku lah, ataupun percikan api daripada spark plug akan berlaku untuk membolehkan pembakaran. Kalau kita tengok dekat sini, lampu ni akan menunjukkan atau mensimulasikan udara yang masuk, udara yang return, yang masuk kepada kita punya silinder. Ini kita punya silinder block lah. Okey, dia akan salurkan kepada silinder dan
proses pembakaran berlaku setelah kita onkan kita punya spark plug. Okey, yang ni pula adalah kita boleh cakap yang paling advance, yang paling orang cari lah untuk belajar dan fahamkan apa maksud CAN bus. Kita pun ada dekat sini, yang kita pun akan cuba untuk mempromosikan kepada badan-badan ataupun agensi yang luar lah. Sebab apa? Sebab kita boleh cakap kefahaman dari segi elektronik khasnya CAN bus tak ada, tapi kita ada dekat sini yang kita boleh tunjukkan kat pelajar lah. Jadi pelajar kita akan lebih faham lah proses, bukan setakat mekanikal, malah elektronik. Okey, kalau kita tengok kat sini, ni seolah-olah dia hampir kepada elektronik yang kita tengok sebelum ni, tapi yang ni khas CAN bus sahaja, CAN bus system sahaja. Kalau contoh kita tengoklah, dia memang macam kereta sebenar. Kalau kita on, dia akan terbuka semua dia punya side mirror, dia punya lampu. Okey, lepas tu kita boleh tengok dia punya control system dia. Okey, misal kata saya on untuk parking, reverse, neutral ataupun drive, dia boleh berlaku lah. Okey, okey, ni kalau kita biar dalam keadaan dia akan automatic lock dia punya pintu lah. Alright. Okey, yang ni pula adalah kenderaan sebenar, yang mana semua sistem yang kita dah asing-asingkan tadi kita himpunkan pula dalam sebiji kereta. Yang ni adalah sumbangan yang diberikan khas daripada Perodua untuk pihak UTSM lah, bagi program otomotif. Okey, kalau kita tengok kereta ni daripada sisi yang sebelah kanan, sebelah kiri ni, sebelah kanan saya ni, dia nampak macam kereta yang biasa. Okey, tapi kalau kita pergi di sebelah kiri saya ni ataupun sebelah kanan kereta, okey, kita nampak bahagian-bahagian kereta ni telah dipotong. Sebab apa? Sebab untuk menampakkan pelajar sistem yang dah diasingkan tadi, okey, disatukan dalam kereta yang sebenar, dan mana komponennya kita boleh lihat secara langsung. Okey, kita tengok cutaway daripada kereta ni. Ini Perodua yang buat, bukan kita. Sebab Perodua dia ada training center tu kita cuba terjemahkan dalam kita punya pembelajaran di UTSM. Okey, sebab dia menghampirkan pelajar kepada industri tadilah. Okey, jadi dekat sini contoh yang mudah lah. Kalau kita tengok kaedah fungsi untuk kita punya cermin driver dengan passenger lah, macam mana dia turun naik, macam mana dia punya frame ataupun dia punya konektor ni berfungsi turun dan naik, dia punya power window tu. Okey, lepas tu contoh lain macam saluran air kepada kita punya pembersih cermin belakang. Kalau kereta biasa kita tak nampak ni, jadi kereta yang dah dipotong dia akan nampak salurannya kan. Kita pelik macam mana air daripada depan hantar ke belakang tak nampak pun airnya, tapi dekat kereta ni kita boleh nampak secara jelas lah. Okey, macam mana dia punya sistem penyerap bunyi. Kalau kita nampak kat sini ada beberapa lapisan inilah yang akan menghalang vibration ataupun bunyi daripada luar masuk ke dalam kabin, dan kita punya driver, passenger akan rasa selesa. Macam mana ada nampak dekat bahagian kereta kita ni. Okey, begitu juga kalau kita tengok kat sini, kat seat belt ataupun tali pinggang keledar lah. Kereta biasa memang kalau kita nak tanggalkan kita perlu buka daripada dalam lah. Kalau kat sini kita nampak jelas macam mana keadaan tali pinggang keledar semasa ditarik dan semasa dilepaskan. Okey, ini khas yang kita ada dekat program kita ni. Okey, seterusnya kita punya ATV yang aktiviti luar untuk pelajar dan untuk penyelidikan. Kita ada ruang untuk rekreasi yang kita ada buat kerjasama bersama universiti untuk penjanaan kewangan lah. Jadi kita bukannya setakat belajar saja, kita akan libatkan kita punya pelajar dengan aktiviti kelab. Sebab kita ada kelab kita panggil sebagai Autobot, yang mana pelajar ni dia akan menguruskan dia punya tim dia untuk melaksanakan projek-projek sampingan ni. Sebab kita bukannya setakat kurikulum, kita ada co-kurikulum dalam kita program kita sendiri. Okey, jadi ni ada antara aktiviti ATV yang kita sediakan untuk pelajar kita. Okey, dan seterusnya dan akhir sekali lah,
yang ada dekat Mamal ni ataupun kat bengkel ni, kereta autonomous yang kita ada kerjasama dengan UTEM, Miros dan juga TUE. Okey. Program-program ni ataupun universiti-universiti ni, Asia NCAP semua ni adalah penyumbang idea untuk membangunkan penyelidikan yang berkaitan dengan kereta autonomous ni lah. Sebab seperti yang kita tahu, kita punya Malaysia ni dia dah terarah kepada pembangunan hybrid dan electrical vehicle system lah. Jadi kita pun tak lari daripada pembangunan dan proses tersebut lah. Jadi dalam masa yang sama kita bekerjasama dengan universiti luar dan universiti tempatan kita lah, supaya kita boleh menyelarikan idea yang kita ada dengan mereka ada, supaya boleh terbentuk penyelidikan yang berkaitan dengan teknologi yang terkini, contohnya autonomous system ni. Okey. Sekian, terima kasih untuk Mak Mali. Okey, seterusnya kita berada di bengkel dinamik kenderaan. Okey, yang mana kita dah khaskan kita punya bengkel ni untuk workshop ataupun untuk baik pulih kenderaan, iaitu motosikal dan kereta, yang kita namakan bengkel ni sebagai Unitech Auto Work Solution. Jadi dekat sini yang memang very special ataupun yang sangat menarik yang kita ada dekat program otomotif ni. Okey, kalau kita boleh lihat kejap lagi, tengok ke dalam, yang mana kita ada kenderaan yang kita masukkan kat kita punya bengkel, kita akan baik pulih bersama-sama dengan student kita. Jadi itu adalah pengalaman sebenar yang kita ada dekat program ni. Jom kita tengok apa yang kita ada dekat bengkel dinamik otomotif ni. Okey, ni kita punya pintu masuk lah. Okey, yang kita tengok dekat atas ni, ni antara promosi semasa lah yang kita ada, jenis-jenis servis yang kita buat. Okey, jom kita tengok kat dalam lah apa lagi yang kita ada dekat sini. Okey, kita punya bengkel ni dah dirasmikan oleh kita punya lembaga pengarah universiti lah, iaitu Datuk Seri Ibrahim pada bulan April yang lalu. Lepas tu kita ada kita punya organisasi cincak lah, yang mana dia terlibat dengan kita punya pembantu jurutera, kita punya pensyarah, semua kita libatkan sebab kita nak hybrid, iaitu pengalaman secara praktikal dan secara actual berlaku dekat kita punya program ni. Okey, yang seperti yang kita boleh lihat kat sini, kita ada kita punya pengangkat kenderaan ataupun tupos yang kita gunakan lah untuk tengok undercarriage punya kenderaan, bawah ni ada apa masalah dia. Lepas tu kita tengok dia punya kerosakan dia, kita akan tengok dekat kita punya tupos ni lah. Okey, ni ruang-ruang kerja kita lah. Okey, ni contoh lah yang projek yang kita punya pembantu jurutera kita sedang jalankan lah. Okey, dia tengah buka transmission untuk dibaik pulih, dan dalam masa yang sama juga pelajar boleh lihat dan kenal komponen yang ada dekat kita punya gearbox ni. Yang kita tengok yang sebelum ni kan, ni actual dia yang sebenarnya ada pada gearbox kita. Okey, ini ruang baik pulih motosikal. Okey. Lepas tu kita ada juga ruang untuk engine ataupun engine test bed lah, untuk testing engine atau yang daripada Exxon Pro 2. Dia bagi kita yang mana engine ni ataupun test bed ni kita boleh tengok performance kenderaan tu lah. Okey, so bila dia run, dia akan tengok dekat dia punya komputer, kita tengok performance kenderaan tu, apa dia punya temperature, macam mana dia punya RPM, macam mana dia punya injection dan sebagainya berkaitan dengan engine performance. Kita boleh tengok dekat sini secara actual. Okey, so ini tempat bagi kenderaan. Dalam masa yang sama juga ada tempat pembelajaran yang khas berkaitan dengan enjin. Okey, di sebelah kanan saya ni, yang ni adalah tool lah ataupun alatan yang digunakan oleh pelajar dan kita punya pembantu jurutera lah untuk baik pulih kenderaan, yang memang kita sediakan khas 4 set lah sebenarnya, 4 set. Jadi pelajar ni boleh gunakan alatan tu dengan grup yang kita biasanya letakkan 4 ke 5 orang lah. Jadi kita boleh cakap hampir kesemua pelajar boleh merasa
untuk baik pulih kenderaan dengan tangan sendiri dengan pemantauan pembantu jutera dan pensyarah. Okey. Okey, jadi anda semua boleh lihatlah, yang ni antara aset kita yang terkini lah. Kenderaan yang digunakan untuk projek akhir sarjana muda untuk tengok performan kenderaan untuk motosikal lah khasnya. Jadi dia akan tengok lah dekat motosikal ni. Okey. Okey, yang kita tengok atas meja ni, yang ni yang saya cakapkan tadi. Okey, yang mana pelajar dia buka dan pasang. Dalam masa sebelum pasang tu dia akan kenal semua komponen yang ada pada sesebuah enjin. Okey, yang ni yang dah pelajar kita bukakan lah. Okey. Dekat sini, macam yang saya terangkan awal tadi, ini adalah ruang servis kenderaan. Jadi sudah pastinya kita akan ada tetamu lah. Jadi tetamu kita, sementara dia nak tunggu kenderaan dia siap, kita ada ruang menunggu khas untuk kita punya pelanggan. Okey, seterusnya kita tengok pula aset kita, antara aset yang termahal kita ada, iaitu dyno lah, engine dyno ataupun engine dynamometer. Yang ni special dia bukannya setakat 2 wheel drive, dia adalah 4 wheel drive punya dynamometer, yang mana dia boleh uji sesebuah kenderaan tu dari segi performa lah, torque dan dia punya power lah. Okey, dia akan hasilkan dia punya data tu daripada sini, dia disalurkan kepada di sebelah kiri saya ni lah. Okey, kita ada ruang untuk control room lah yang kita panggil, untuk pelajar-pelajar kita ataupun researcher kita collect data ataupun kumpulkan data lah, seperti yang kita tengok kat sini. Okey, ni ruang dia. Jadi di sebelah sana ataupun di sebelah dyno tu, kita punya pelajar, technician, pensyarah, dia akan duduk dalam kereta. Dalam masa yang sama, segala parameter yang kita nak keluarkan tu akan dilihat oleh controller lah ataupun pelajar tadilah dekat bahagian sini. Okey. Macam yang tadilah saya terangkan awal-awal tadi, kita ada beberapa enjin lah, ada yang dah naik atas kita punya rig, ada yang belum, dan ada yang menunggu dan sebagainya lah. Dia ada dekat sini. Jadi inilah ruang kerja yang kita boleh kata antara yang terpenting lah dekat kita punya program ni, yang mana dia, yang saya katakan awal-awal tadi, dia adalah penghubung di antara industri dan pembelajaran. Kita ada proses tu dekat program teknologi mekanikal automotif ni.